Hai semua, untuk fizik 3/5 KSSM, kita akan teruskan bab 3 elektrik, subtopik 3.2 rintangan, yang mana untuk video kali ini kita akan fokus kepada kerintangan dawai dan aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian kita. Okay, let's go. Okay, dalam video sebelum ini kita dah mempelajari tentang faktor-faktor mempengaruhi rintangan dawai dan yang mana kita telah pun fokus kepada 3 faktor utama, iaitu panjang dawai itu, luas keratan rentas dawai itu ataupun diameter dawai dan juga kerintangan dawai. Ketiga-tiga ini telah pun kita pelajari dan memahami eksperimen yang melibatkan ketiga-tiga faktor ini. Okey, jadi mari kita membuat sedikit ulang kaji tentang panjang dawai, luas keratan rentas dawai dan kerintangan dawai yang mempengaruhi rintangan dawai tersebut. Okey, bagi panjang dawai, faktor yang pertama, rintangan dawai adalah berkadar terus dengan panjang dawai. Jadi semakin panjang dawai, maka semakin tinggi rintangannya. Okey, faktor yang kedua adalah luas keratan rentas dawai ataupun diameternya. Okey, jadi rintangan dawai adalah berkadar songsang dengan luas keratan rentas dawai. Ini bermaksud apabila semakin tinggi luas keratan rentas dawai, maka semakin rendah rintangan dawai tersebut. Okey, jadi ianya terbalik. Berbeza dengan kerintangan dawai, okey, rintangan adalah berkadar terus dengan kerintangan dawai. Okey, ini yang telah pun kita pelajari eksperimennya di dalam video yang lepas. Jadi apabila kita dapat lihat di sini, kita boleh simpulkan ya bahawa R ini, iaitu rintangan dawai, adalah sama dengan L kerintangan dawai bahagi A. Jadi kita dapat satu formula yang merangkumi ketiga-tiga faktor ini yang mana mempengaruhi rintangan. Persoalannya, apakah sebenarnya kerintangan dawai ini? Okey, bagi dua faktor ini kita memahami dengan jelas, iaitu panjang dan juga tahap ketebalan ataupun diameter dawai tersebut. Tapi apakah dia kerintangan ini? Kerintangan dawai bagi setiap dawai, jenis bahan dawai adalah berbeza. Okey, dan yang mana kerintangan dawai ini simbolnya adalah seperti ini, tarik dan kita sama seperti itu. Dan dia punya SI unitnya ialah SI unit bagi kerintangan dawai. Okay, kita akan rujuk balik formula ini, yang mana R adalah sama dengan kerintangan dawai, panjang dawai bahagi luas keratan rentas. Okey, jadi untuk dapatkan kerintangan dawai, jadi cikgu akan pindahkan kerintangan dawai sama dengan R A per L. Okey, jadi cikgu buat kat tepi ini, R A per L ini, kalau kita tengokkan unitnya, unit bagi R ialah ohm. Unit bagi A, iaitu luas, ialah M kuasa 2. Sementara bagi panjang, SI unitnya adalah meter. Okey, jadi di sini kita boleh potong M dan kita dapat hasil akhirnya ialah ohm meter. Jadi SI unit bagi kerintangan dawai ialah ohm meter. Okey? Okey, dan apakah dia definisi bagi kerintangan? Jadi kita akan lihat pula apakah definisi kerintangan dawai ini. Kerintangan dawai ialah suatu ukuran bagi keupayaan suatu konduktor, konduktor untuk menentang pengaliran arus
elektrik. Okey, jadi ia memfokus kepada pengaliran arus elektrik bagi konduktor tersebut. Berapa banyak yang kita hendak menentang pengaliran arus elektrik. This is the keyword dia. Okey, kita nak menentang arus elektrik. Jadi, apabila kerintangan dawai tinggi, maka pengaliran arus elektrik akan rendah ataupun berkurang. Kerana ia menentang, ukuran untuk menentang. Okey, nilai kerintangan bagi suatu dawai itu sebenarnya bergantung kepada dua faktor, iaitu yang pertama adalah sifat semula jadi bahan itu. Kerana kita tahu ya, setiap bahan itu berbeza daripada segi zarahnya, okey, unsurnya. Jadi ia mempunyai sifat semula jadi yang berbeza. Sedikit berbeza atau mungkin perbezaan yang besar. Yang kedua adalah bergantung kepada suhu bahan tersebut. Oleh itu, apabila kita mempelajari tentang eksperimen pada video yang lepas, kita belajar bagaimana antara langkah berjaga-jaga yang kita perlu lakukan untuk memastikan suhu ini kekal mala ialah dengan mematikan suis sebaik sahaja eksperimen telah pun habis dijalankan. Di sini cikgu ada share 3 jenis bahan yang kita gunakan untuk eksperimen mengkaji hubungan antara rintangan dengan kerintangan dawai yang telah pun kita pelajari di dalam video yang lepas. Okey, 3 bahan yang disuggestkan, yang dicadangkan di dalam eksperimen itu ialah cuprum, konstantan dan juga nichrome. Okey, bagi cuprum, okey, kita boleh nampak kat sini kerintangan dawainya adalah paling rendah berbanding dengan konstantan dan juga nichrome. Yang paling tinggi ialah nichrome. Maka kita boleh lihat di sini ya. Okey, bagi kerintangan dawai, cuprum adalah yang paling rendah, konstantan yang tinggi, lebih tinggi, manakala nichrome adalah yang paling tinggi. Okey, manakala bagi rintangan pula ialah berkadar terus dengan kerintangan, maka cuprum mempunyai kerintangan yang rendah berbanding dengan konstantan. Dawai konstantan yang lebih tinggi rintangannya, dan jika dibandingkan dengan nichrome yang paling tinggi rintangannya. Maka apabila kita hendak membezakan pada panjang yang sama, suhu yang sama dan juga luas kebatan rentas yang sama, okey, jika semuanya sama ataupun kekal mala, maka arus yang mengalir melalui dawai yang mempunyai ciri-ciri yang sama ini sebenarnya adalah berbeza. Arus elektrik adalah paling banyak akan mengalir pada cuprum. Okey, diikuti dengan konstantan dan seterusnya agak rendah pada nichrome. Jadi, seperti mana yang kita telah perbincang dalam video yang lepas, okey, maka jika kita hendak membina graf V kepada I, okey, cikgu hanya ulangi saja ya. Oops, maaf. Okey, ini adalah I, iaitu ampere, dan ini adalah beza keupayaan iaitu volt. Maka kita akan dapat 3 garisan. Jika kita combine semua data hasil eksperimen tadi, kita telah tukar kepada cuprum, kemudian kita tukar kepada konstantan dan juga nichrome, maka kita akan dapat 3 garisan yang berbeza. Garisan yang pertama bagi hijau adalah cuprum. Okey, garisan yang kedua bagi konstantan adalah yang berwarna biru. Manakala garisan yang ketiga adalah nichrome berwarna merah. Okey, warna biru ni cikgu panjangkan sedikit ya. Okey, jadi bagi ketiga-tiga garisan ini, kita akan bandingkan, dapatkan kadar kita punya graf ini. Masing-masing. Kemudiannya kita akan dapat nilai rintangan bagi dawai ini bagi graf V melawan I dengan kecerunan. Okey, jadi kecerunan cikgu gunakan pen warna pink di sini.
Okay, kecurunan ini. Dan yang ketiga adalah kecurunan bagi cuprum. Okay, daripada ketiga-tiga ini kita dapat lihat ya perbezaan daripada segi kecurunan. Jadi cikgu akan gunakan yang berwarna hitam ini. So kita boleh nampak berbeza dari tahap kecurunannya. Okay, yang mana kecurunan bagi nichrome adalah paling tinggi. Okay, nichrome. Manakala kecurunan bagi konstantan adalah lebih rendah daripada nichrome, tetapi kecurunan dan rintangan paling rendah adalah pada cuprum. Kerana kecurunannya yang landai. Okey, ini hanyalah untuk sekadar ulang kaji sahaja. Okey, ini tadi adalah formula yang kita telah pun pelajari tadi. Hasil gabungan antara tiga faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Okey, maka sekarang dengan menggunakan formula ini, mari kita cuba menjawab soalan yang melibatkan ketiga faktor tadi yang mana mempengaruhi rintangan. Okey, kita mulakan soalan ini dengan mendapatkan information dahulu. Okey, kita mulakan dengan panjang suatu dawai konstantan adalah 65 cm. Jadi cikgu bulatkan 65 cm ini dan ini adalah panjang, jadi cikgu tuliskan simbolnya. Dengan luas keratan rentas sebanyak 0.06 meter persegi, maka cikgu bulatkan ini dan ini adalah luas keratan rentas. Hitung rintangan dawai konstantan jika, okey, soalannya ialah hitung rintangan. Okey, ini yang perlu kita cari. Okey, jika nilai kerintangan dawai tersebut adalah 49 darab dengan 10 kuasa negatif 9 ohm meter. Dan ini adalah kerintangan dawai. Okey, jadi untuk itu kita akan menggunakan formula yang kita dah pelajari tadi. Okey, salin saja, iaitu R sama dengan kerintangan dawai panjang dawai bahagi A, iaitu luas keratan rentas. Okey, kita mulakan dengan penukaran unit dahulu untuk memudahkan dan mengelakkan kesilapan. Kita tulis di bahagian sini. Okey, bagi R iaitu panjang dawai yang diberi ialah 65 cm. Jadi kita perlu tukar kepada SI unit iaitu dalam unit meter. Jadi bersamaan dengan 0.65 meter. Okey, sementara seterusnya ialah luas keratan rentas. Luas keratan rentas kita lihat di sini ialah 0.06 meter persegi. Jadi dalam keadaan meter tidak perlu ada penukaran unit lagi. Okey. Dan seterusnya adalah nilai kerintangan dawai iaitu sebanyak 49 darab dengan 10 kuasa negatif 9 ohm meter. Okey. Oh maaf. Sebenarnya 10 kuasa negatif 8. Okey. So kat sini cikgu nak guna 10 kuasa negatif 8. Okey. Okey. Dan ini juga tidak perlu penukaran unit kerana sudah berada dalam SI unitnya iaitu ohm dan meter. Jadi kita boleh terus masukkan sahaja ke dalam formula dengan menggunakan formula unit-unit ini. Nilai dalam unitnya SI unit. Okey. So kita masukkan R, kita nak cari kerintangan dawai adalah 49 darab dengan 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Kemudian darab dengan 0.65 meter. Kita bahagi dengan 0.06 meter persegi. Okey. Kemudian kita tekan kalkulator. 49 darab dengan 10 kuasa negatif 8
Okey, kita darabkan dengan 0.65 meter. So, kita dapat jawapannya ialah 3.185 darab dengan 10 kuasa negatif 7 ohm meter kuasa 2. Okey, kemudian kita bahagi dengan 0.06 meter kuasa 2. Okey, kita bahagi dengan 0.06. Okey, jawapan akhir yang kita dapati ialah 5.31. Cikgu bundakan ya. Okey, darab dengan 10 kuasa negatif 6. Okey, dan untuk unit pula kita perlu memotong. Okey, meter persegi ni kita boleh potong dan tinggallah ohm sahaja. Jadi unitnya adalah ohm. Dan memang betul pun bintangan unitnya memang ohm. Jadi inilah jawapannya. Mudah kan? Ini adalah jana kerja bagi soalan yang pertama. Baik, seterusnya mari kita lihat pula untuk soalan yang kedua. Okey, menentukan nilai kebintangan suatu konduktor. Maksud di sini ialah kita nak cari nilai kebintangan dawai. Okey, dan panjangnya adalah 100 cm. Jadi cikgu bulatkan 100 cm ini. Ini adalah panjang. Jika bintangan konduktor adalah 0.9 ohm, jadi cikgu bulatkan di sini. Ini adalah R besar. Dengan diameternya adalah 0.9 mm. Okey, ini adalah diameter ya. Hati-hati ya, bukan luas tetapi diameter. So, cikgu gunakan D kecil. Okey. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita masukkan ke dalam formula, kita perlu buat penukaran unit dahulu supaya kita tidak silap ketika pengiraan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu formula dia tadi. Kita salin. R sama dengan kebintangan dawai darab dengan panjang dawai bahagi dengan luas kebatan rentas. Okey, so kita mulakan dengan penukaran unit yang pertama iaitu panjang. Okey, panjangnya ialah 100 cm. Maka kita perlu tukar kepada SI unit iaitu meter. Jadi 1 meter. Mudah saja. Okey, seterusnya ialah kebintangan. Bintangan. Okey, bintangan kita nak cari. Okey, bintangannya adalah 0.9 ohm. Dan ohm memang SI unit untuk bintangan. Okey, seterusnya adalah diameter. Diameter ialah, okey, diameter yang kita dapat kat sini ialah 0.9 mm. Jadi kita perlu tukar kepada unit SI unit iaitu dalam meter. Okey, cikgu suggestkan anda tukar dulu kepada unit meter. Barulah kita boleh meneruskan operasi seterusnya. Okey, so kita tukar dan ia menjadi 0.9. Salin saja nombor dia. Tetapi kita perlu gantikan mili ini dengan nilai bagi mili. Mili bersamaan dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, jadi cikgu gantikan, buang mili dan gantikan dengan 10 negatif 3 meter. Okey, kita dah dapat nilai bagi diameter dalam unit meter. Jadi, untuk mencari luas, okey, luas kebatan rentasnya, kita perlu mendarabkan pi J kuasa 2. Ini adalah formula untuk mencari luas bulatan kan bagi nilai dawai. Ini adalah diameter dawai. Dawai dalam bentuk bulatan. Jadi ini adalah luasnya. Tetapi yang kita dapat tadi adalah diameter. Kita perlu mendapatkan nilai jejari. Okey, untuk mendapatkan nilai jejari, jadi kita perlu bahagi 2 ini ya. Okey, jadi 0.9 mari kita buat kat sini. Okey, sebab jejari hanyalah setengah saja. Jadi 0.9 kita darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kita bahagi 2. Jadi kita dapat 4.5 darab dengan 10 kuasa negatif 4 meter. Dan ini adalah jejari yang kita nak gunakan. Okey, dan jejari ini kita boleh masukkan ke dalam
formula luas tadi. Okey, jadi untuk itu, silau kan. Okey, jadi kat sini cikgu akan masukkan pi 4.5 darab dengan 10 kuasa negatif 4 meter ini kita kuasa 2 kan. Okey, jom kita hitung sama-sama. Kat sini tadi kita kuasa 2 kan. Kita dapat nilai dia 2.025 darab dengan 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, kemudian kita darabkan dengan pi. Kita tekan shift, tekan pi. Okey, jadi bersamaan dengan 6.36 darab dengan 10 kuasa 7 meter. Jadi ini adalah luas keratan ventas. Okey, cikgu tuliskan dengan penuh ya. Okey, luas keratan ventas bagi dawai tersebut. Jadi, information yang kita akan gunakan dalam formula ini ialah 1 meter, 0.9 ohm, dan seterusnya adalah ini. Luas keratan ventas ini adalah A. Okey, 6.36 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Oh, saya tertinggal negatif. Okey, hati-hati ya. Negatif 7 meter. Okey, kita masukkan semua yang berwarna pink ini tadi ke dalam formula. Jom. Okey, kita nak cari nilai kerintangan. Jadi, nilai kerintangan ini kekal di sini ya. Kita kosongkan. Okey, cikgu nak guna pen yang berwarna merah. Okey, rintangannya adalah 0.9 ohm. Kita masukkan saja mengikut kedudukan. Okey, untuk mengelakkan kesilapan sebenarnya. Ini adalah nilai kerintangan yang kita nak cari. Jadi, kita kekalkan simbolnya. L adalah 1 meter. Maka kita tulis kat sini 1 meter. Dan kita bahagi dengan luas keratan ventasnya di sini. Iaitu, 6.36 darab dengan 10 kuasa negatif 7 meter. Oh, sebelum itu kat sini ada 2 kan. Jadi ini pun kuasa 2. Maaf, cikgu tertinggal. Okey. So, meter kuasa 2. Di sini pun ada meter kuasa 2. Okey. Jadi, kita perlu menghitung. Okey, dah nak hitung. Ini kita bawakan ke atas. Okey, so kita tinggalkan kerintangan dawai di sini. Alone. Dan kat sini kita hitung. 0.9 ohm kita darabkan dengan 6.36 darab dengan 10 kuasa negatif 7 meter kuasa 2. Okey. Kemudian kita boleh bahagi dan letakkan 1 meter ini ke bawah. Okey, jom kita buat operasi ini. Okey, adakah silau? Tak kan? Okey. Jadi, cikgu akan tekan kalkulator di sini ya. Saya suka buat okey, kita mulakan 0.9. Okey, kita darabkan dengan 6.36 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Bersamaan dengan 5.724 darab dengan 10 kuasa negatif 7 bahagi 1 meter. Okey, kita akan dapat nilai yang sama. Jadi, di sini cikgu pindahkan. Jadi, kerintangan dawai adalah sama dengan 5.724 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Dan di sini macam mana unit dia? Okey, meter ini kita boleh potong. Okey, dengan meter kuasa 2 tadi. Tinggal ohm dan meter. Jadi, ohm di sini dan meter. Dan di SI unit bagi nilai kerintangan memang ohm dan meter. Ohm meter. Okey, jadi ini adalah terbukti bahawa formula ini memang boleh digunakan untuk mencari nilai kerintangan dawai. Okey, ini adalah jalan kerja bagi soalan yang kedua. Sekarang mari kita fokus kepada aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan kita. Okey, ada sesetengah alat elektrik yang kita gunakan memerlukan dawai yang mempunyai kerintangan yang tinggi. Tetapi ada alatan elektrik juga yang kita memerlukan, kita perlu menggunakan dawai yang mempunyai kerintangan dawai yang lebih rendah.
ia bergantung kepada situasi dan keperluan dan kegunaan alatan elektrik tersebut. Okey, jadi mari kita fokus kepada nilai kerintangan dawai yang lebih tinggi dahulu. Okey, nilai kerintangan dawai yang lebih tinggi biasanya kita perlukan dalam elemen pemanas. Elemen pemanas ini kita dapat lihat pada semua alatan elektrik yang digunakan untuk memanaskan sesuatu. Okey, contohnya seperti gambar inilah, cerik elektrik, atau untuk masak air kan, ataupun periuk nasi untuk memasak nasi, ataupun juga mungkin kita boleh macam setrika elektrik untuk kita memanaskan. Setrika tu, besi itu untuk kita mengiron baju kita, ataupun juga pressure cooker, air fryer. Okey, jadi ini semua mempunyai elemen pemanas, yang mana elemen pemanas ini kita perlu gunakan bahan konduktor. Dia daripada konduktor yang konduktor mestilah kan, sebab dia mengalirkan elektrik dari wire elektrik ni. Okey, so ini perlu konduktor dan kerintangan yang tinggi supaya ianya cepat panas. Okey, supaya cepat panas. Jadi arus elektrik tu akan lebih tertumpu ke elemen pemanas tu lah, sebab kerintangannya yang tinggi di situ. Okey, selain daripada sifat elemen pemanas ini yang mempunyai kerintangan yang tinggi, di konduktor yang kerintangan yang tinggi, antara ciri-ciri lain yang kita boleh tambah untuk elemen pemanas ini adalah dia mempunyai takat lebur yang tinggi, kerana dia perlu memanaskan di dalam cerik besi ataupun alloy yang mana mempunyai takat lebur yang tinggi, maka elemen pemanas ini juga perlu tinggi. Selain daripada itu, antara ciri-ciri lain, ianya perlulah tahan lama, iaitu gunakan bahan yang tahan lama, yang kuat. Ataupun satu lagi yang cikgu nak tambah ialah bahan yang mempunyai kadar pengoksidaan. Kadar pengoksidaan ni maksudnya kalau makin tinggi kadar pengoksidaan, maka makin tinggilah pengawatan berlaku, proses pengawatan. Jadi kita tak nak itu berlaku, jadi kadar pengoksidaan mesti rendah supaya tidak mudah karat. Okey, ini adalah ciri-ciri yang perlu ada bagi elemen pemanas. Yang kita nak fokus di sini memerlukan penggunaan dawai yang mempunyai kerintangan yang tinggi supaya cepat panas. Okey, cikgu tambah kat sinilah poinnya, supaya cepat panas, mudah untuk dipanaskan. Okey, seterusnya adalah nilai kerintangan dawai yang rendah. Okey, contohnya ialah wire penyambung. Okey, wire penyambung ni pada semua alat elektrik sebenarnya kita memang memakai dawai penyambung. Okey, termasuklah cerik elektrik ini, dawai penyambung daripada sini kan, so masuk ke dalam. Jadi ini adalah contoh wire penyambung. Okey, yang mungkin dibuat daripada kuprum ataupun konstantan dan juga aluminium banyak. Okey, tapi setiap pemilihan itu sebenarnya yang terbaik untuk wire penyambung adalah yang mempunyai nilai kerintangan dawai yang lebih rendah. Lebih rendah maka ianya lebih efisien dan tidak ada pembaziran arus elektrik. Kenapa cikgu cakap macam tu? Kerana kita tahu kerintangan dawai ini, kalau kita buka balik dia punya definisi. Okey, cikgu sharekan definisi dengan anda. Okey, kerintangan dawai adalah ukuran keupayaan konduktor menentang pengaliran arus elektrik. Jadi dia menentang maka apabila nilai kerintangan dawai adalah rendah, maka arus akan tinggi. Sebab dia menentang, dia berbeza, dia songsang. Okey, dekat situ. Manakala jika okey, so ini yang membezakan antara kedua ini sebenarnya. Jadi apabila pada dawai itu kerintangannya rendah, maka arus yang mengalir dalam wire penyambung ini akan lebih tinggi. Jadi arus yang mengalir ini akan dapat sampai ke alat elektrik yang kita sambungkan tadi. Jadi jika kita sambungkan dengan lampu, maka arus elektrik akan dapat
sampai ke lampu itu dengan lebih banyak, mungkin lampu itu akan lebih cerah. Okey, contoh. Ataupun kipas akan lebih laju dan menerima arus elektrik lebih banyak. Jadi, kita juga hendak mengelakkan pembaziran ataupun kadar arus yang hilang itu kita dapat kurangkan. Okey, itu kebaikannya. Jadi, wayar penyambung mesti dan terbaiknya adalah kena nilai kebintangan yang lebih rendah. Okey, jadi apabila cikgu dah cerita di sini, jadi kita dapat lihat kenapa nak rendah supaya arus yang digunakan yang mengalir dalam konduktor ini, dalam wayar penyambung ini akan dapat lebih tinggi pengaliran arusnya. Okey? Okey. Jadi selain daripada itu, kenapa juga kita nak nilai kebintangan dawainya rendah supaya dawai ini tidak mudah panas, tidak cepat panas. Okey. Macam tadi berbeza ya. Macam tadi cikgu tulis, apabila kebintangan dia tinggi, maka dia cepat panas. Tetapi kalau kebintangan rendah, tidak cepat panas. Nampak beza kan kat situ. Okey, dan seterusnya kita ciri-ciri lain untuk, dan antara cadangan lain yang kita boleh gunakan ialah kita gunakan dawai kuprum. Yang mana kuprum kita tahu, sedia maklum bahawa dia adalah yang mempunyai kebintangan yang antara yang paling rendah. Okey, kita ulang balik di sini. Nampak kan beza? Kuprum hanyalah 1. Tetapi konstantan 49 naik ke 100. 1, 49 dan 100. Ini sangat beza. Jadi, kita boleh sajaskan menggunakan kuprum. Jadi, dalam jawapan anda. Okey, dah siap untuk aplikasi kebintangan dawai dalam kehidupan harian kita bagi penggunaan alatan-alatan elektrik. Okey, sekarang mari kita lihat pula perbezaan antara bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Okey, bukan, semikonduktor dan superkonduktor. Okey, ada 4 yang membezakan ini. Jadi kita mulakan dengan kekonduksian elektrik. Okey, bagi bukan konduktor, jadi bagi kekonduksian elektrik, dia adalah bahan yang tidak dapat mengkonduksikan elektrik dengan baik. So, cikgu tulis dekat sini tidak baik lah. Okey, tetapi bagi semikonduktor, ianya lebih baik bagi mengkondukkan elektrik daripada bukan konduktor. Okey, dia lebih baik daripada bukan konduktor. Tetapi dia kurang baik. Okey, berbanding dengan konduktor. Okey, maksudnya di sini konduktor adalah lebih baik daripada semikonduktor dalam mengkonduksikan elektrik. Kerana ini semi ya. Bila semi maksudnya dia separuh-separuh kan. Semi itu maksudnya kadang-kadang dia boleh konduk elektrik dengan baik, tetapi kadang-kadang tidak. Bergantung kepada situasi. Manakala untuk konduktor, of course lah, konduktor ini dia dapat mengkonduksikan elektrik dengan baik. Okey, sebab itulah namanya pun konduktor. Dan superkonduktor lagi special. Dia adalah bahan yang tersangat baik. Cikgu nak tulis kat sini sangat baik. Yang mana tanpa sebarang rintangan. Tanpa rintangan. Tanpa sebarang rintangan. Bayangkan, kalau rintangan kita tahu, rintangan dapat menentang arus elektrik mengalir. Okey. Jadi, bagi konduktor, masih tetap ada rintangan yang macam kita belajar tadilah. Okey, bagi nikrom, rintangannya sangat tinggi. Maka, dia akan menentang arus yang mengalir melalui dia. Okey. Tetapi, bagi superkonduktor, tiada rintangan yang mengalir. Maksud saya tiada rintangan. Jadi, dia tidak dapat menentang. Tidak ada sebarang penentangan bagi arus untuk mengalir dalam konduktor tersebut, superkonduktor tersebut. Okey, jadi dia sangat baik. Okey, bagaimana pula bagi penebat? Okey, bagi penebat, bukan konduktor adalah penebat yang baik. Kerana dia dapat menebat elektrik yang mengalir.
Okey, bagi semikonduktor pula, dia adalah penebat yang lebih baik daripada konduktor. Okey. Jadi cikgu tulis kat sini lebih baik bila kita bandingkan dengan konduktor, tetapi ia adalah penebat yang kurang baik jika kita bandingkan dengan bukan konduktor. Okey, bukan konduktor. Jadi biasanya semikonduktor ni dia sebenarnya di tengah-tengah sebenarnya. Okey, manakala konduktor dia pula, dia bukanlah penebat yang baik. Okey, bukan. Kadang sebab dia tidak dapat menebat pun. Okey, seterusnya kalau superkonduktor memang tidaklah. Okey, bukan penebat, dia memang boleh mengalihkan arus sebanyak mungkin. Okey, nilai kerintangan. Bagi nilai kerintangannya, bagi bukan konduktor, nilai kerintangannya adalah paling tinggi, sangat tinggi. Cikgu buat double tu, maksudnya sangat tinggi lah. Berbanding dengan semikonduktor yang mana ianya adalah berada di tengah-tengah. Okey, maksud cikgu adalah, kita jadikan ini A, B, C. Okey, jadi konduktor B ini adalah di tengah-tengah antara A, dan tetapi dia adalah lebih besar nilai kerintangannya bagi konduktor. Okey, maksudnya semikonduktor ini di tengah-tengah antara bukan konduktor dan konduktor. Manakala bagi konduktor, nilai kerintangannya adalah rendah. Sementara bagi superkonduktor ini, nilai kerintangannya adalah sifar. Ohmmeter. Tanpa rintangan, jadi nilai kerintangannya sifar. Okey, so dapat lihat di sini ya, sangat berbeza. Okey, contoh bahan pula. Contoh bahan untuk bukan konduktor macam kayu, plastik, getah. Okey, yang mana juga kita kenali sebagai penebat lah. Okay, kertas. Okey, jadi ini adalah contohnya. Pemegang kayu pada cerik elektrik. Ada cerik elektrik yang tak gunakan kayu tapi gunakan plastik. Okey, ataupun getah ataupun bahan-bahan lain yang merupakan penebat. Dan ini pula ialah dawai penyambung, tetapi yang cikgu nak tunjukkan di sini yang bukan konduktor adalah ini, yang berwarna kuning ini. Okey, yang dia punya kulit luar tu. Okey, ini adalah penebat lah ataupun bukan konduktor. Okey, dan biasanya dia dibuat bukan daripada dawai ataupun logam. Okey, semikonduktor pula contohnya ialah silikon. Okey, ataupun contoh lain adalah boron, indium, germanium. Banyak lagi ya. Okey, anda akan belajar details ini dalam topik elektronik nanti. Okey, seterusnya ini adalah gambar transistor. Okey, cikgu tulis kat sini. Yang terdiri daripada bahan-bahan seperti inilah. Semikonduktor ini, dan kita akan gabungkan 2 atau 3 semikonduktor untuk menghasilkan transistor. Seterusnya ini adalah integrated circuit. Okey, yang kita gunakan dalam komputer. Okey, kita biasa sebut IC lah untuk ni. Gabungan banyak. Okey, dan ini adalah semikonduktor. Semikonduktor ni, dia berada di tengah-tengah daripada segi kekondisian dan penebat, dan ada kalanya dapat mengalihkan arus elektrik yang dengan baik, tetapi ada kalanya tidak. Okey, seterusnya adalah konduktor pula. Contoh bahan konduktor ialah besi, logam lah kan. Contoh lain, karbon juga adalah konduktor yang baik. Okey, alloy banyak juga konduktor lain yang baik. Aluminium, kuprum, okey, konstantan, nikrom. Okey, walaupun berbeza daripada segi nilai kerintangan mereka, tetapi masing-masing dapat mengalihkan elektrik dengan baik. Okey, sementara bagi superkonduktor contohnya adalah cesium. Okey, yang mana dia cesium ni dalam keadaan dia berada pada
ataupun di bawah suhu tertentu, iaitu suhu 1.5 Kelvin. Jadi dalam pada suhu ini ataupun lebih rendah daripada suhu ini, cesium akan menjadi superkonduktor. Tetapi jika berada di lebih tinggi daripada suhu ini, maka dia tidak menjadi, cesium ini tidak dan bukan superkonduktor. Okey, dia ada syarat dia untuk jadi superkonduktor inilah. Okey, dan ini adalah contoh-contoh superkonduktor. Dan ini adalah kabel superkonduktor. Okey, dan cikgu nak fokus kepada superkonduktor kerana bagi cikgu superkonduktor ini sangat bagus kerana ia dapat membenarkan arus elektrik mengalir tanpa sebarang rintangan. Okey, jadi apakah sebenarnya superkonduktor ini? Dia adalah bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Itu dia punya keyword lah. Okey, jadi bila arus mengalir melalui superkonduktor itu, jadi tiada tenaga hilang. Itu maksud saya. Okey, jadi itulah yang cikgu cakap, superkonduktor ini sangat bagus jika kita hendak menggunakan arus yang sangat besar bagi alatan elektrik tersebut. Okey, biasanya kita perlu gunakan tenaga elektrik yang besar lah. Tenaga elektrik yang banyak. Jadi kalau tenaga elektrik yang banyak digunakan bagi sesuatu alat itu, maka kita kena guna superkonduktor. Jadi kita dapat lihat dekat sini kerana apa? Kerana arus elektrik dia yang mengalir tadi kita dapat maksimumkan sebanyak mungkin kerana nilai rintangannya adalah sifar. Kosong. Tidak ada yang mengganggu arus elektrik untuk mengalir laju dekat dalam konduktor tersebut. Okey, tetapi rintangan sama dengan sifar ini, okey, dan dalam keadaan yang arus elektrik tinggi, tak ada langsung tenaga yang hilang. Okey, jadi ini berlaku pada suatu suhu yang kita sebut sebagai suhu genting, ya. Suhu genting. Apakah dia sebenarnya suhu genting ni? Suhu genting ni sebenarnya adalah suhu apabila kerintangan superkonduktor menjadi sifar. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, suhu itu mesti rendah ataupun pada bagi cesium contohnya mesti rendah ataupun pada suhu 1.5 Kelvin. Barulah dia dapat menjadi superkonduktor. Dan pada waktu itu tidak ada rintangan dalam cesium itu dan arus dapat mengalir dengan semaksimumnya dan tiada tenaga hilang. Jadi kita dapat lihat ada banyak poin sebenarnya di sini, ya. Satu adalah arus elektrik mengalir sangat banyak tanpa gangguan, kerintangan pun zero dan tiada tenaga hilang. Dan apakah contoh yang cikgu cakap tadi yang guna tenaga elektrik tinggi ni? Okey, ini adalah aplikasi superkonduktor yang kita gunakan. Okey, yang pertama kita gunakan ialah dalam maglev. Okey, ini adalah maglev train. Maglev train ini adalah kereta api yang paling laju di dunia. Wow. Okey, dan dia menggunakan superkonduktor. Kita tahu, ya, even ETS kita pun menggunakan elektrik yang banyak sangat. Jadi kita perlu memaksimumkan arus yang mengalir. Kerana untuk menggerakkan kereta api ni memang perlukan tenaga elektrik yang sangat banyak sebab kereta api berat, panjang, kan. Okay, tetapi ini menggunakan superkonduktor dapat hasilkan kereta api yang paling laju di dunia, iaitu maglev train. Okay, di manakah superkonduktor itu? Okay, superkonduktor magnetnya diletakkan di bahagian tepi maglev train ini. Jadi dia akan menghasilkan elektromagnet dan kereta api ini, ya, train ini akan terapung. Dan disebabkan itu ianya sangat laju. Okay, maglev train ni ada dekat Jepun, dekat China dan beberapa negara-negara maju yang lain. Okey, dan semoga satu hari nanti mungkin di Malaysia juga akan ada maglev train ni. Okey, yang kedua pula ialah di MRI. Okey, untuk tujuan perubatan. MRI ni stand for, dia adalah magnetic resonance imaging.
Okey, biasanya kita akan gunakan MRI ini untuk melihat detail image dalam badan kita. Okey, menggunakan magnetik yang tinggi dan juga gelombang radio. Okey, jadi kita nak scan dalam badan kita lah, mungkin otak ataupun saraf kita. Okey, jadi ini adalah orang lah akan baring di sini. Okey, dan di sinilah superkonduktornya yang nampak yang jalur-jalur ini ya. Okey, dan ini adalah the superkonduktor yang kita gunakan di dalam MRI. Jadi ini antara aplikasi yang menggunakan superkonduktor yang mana kita nak pastikan dia adalah sifar dan arus yang mengalir, elektrik yang mengalir adalah sangat-sangat banyak di dalam konduktor tersebut untuk maglev twin and MRI. Okey, itu sahaja untuk video kebintangan dawai dan juga aplikasinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat.